You all dah belajar bulatan semasa ke SSM ni, saya tak ingat lah. Kalau macam dulu belajar di form 2. You all punya di form berapa? Bulatan yang ada belajar uh, perimeter, you all belajar luas sektor. You all belajar masa bila? Form 2 juga. Oh, form 2 juga sama Okay. Form 2. And then form 2 tu yang you belajar tu, you ada belajar apa, perimeter apa semua tu, ada formula dia. Lepas tu nanti untuk maths pun dia akan soal balik lah benda yang sama itu untuk SPM. Saya rasa ada lagi, tak sure. Biasa dia akan tanya yang SPM punya maths dia akan carry daripada you mendengar rendah tu, dia punya content dia akan tanya balik dalam maths. Memang macam tu, memang ada banyak. Jadi you all jangan rasa aku dah habis, aku dah naik form 5, dah tak payah nak ingat dah low form. So, sebenarnya dia akan tanya balik. Jadi kalau awak cuba-cuba ingat balik kan, awak belajar bulatan tu, perimeter semua, sudut-sudut yang awak belajar tu, angle-angle tu, apa dia punya unit for angle yang all this while awak belajar, yang awak tahu lah, awak tahu sudut je mesti dia punya unit dalam ni, dalam apa unit untuk sudut, unit for angle, Degree. pandai, degree ataupun darjah yang simbol bulat tu. Alright, so special bila dah naik form 5 ni, dia ada sesuatu, dia bukannya setakat degree saja, darjah saja, dia ada unit yang lain. Okey, itu yang kita akan belajar dalam bab 1. Ini kalau KBSM dulu, awak punya senior awak ni yang form 5 2020 ni, mereka belajar di form 4. Macam you belajar di form 5. So first thing first, kenapa tak ditekan Okey, bentar. Dalam tajuk ini, okay, apa yang awak akan belajar? Okay, what will be learned? Okay, first thing tengok dulu, kita tengok summary dulu dalam tajuk, dalam bab 1. You akan belajar pasal radian. Inilah sebenarnya unit bagi sudut. Bukan setakat degree, darjah. Sebenarnya unit untuk sudut adalah radian. Radian ni nama panjang dia. Nama pendek dia. Nama timangan dia, nama pendek dia rad. R-A-D, rad. Buang ian tu. Jadi rad. Jangan kalau kita kata dua rad. Maksudnya rad tu bukannya R-A-T rad tikus tu. Rad is unit rad. Okay, R-A-D, rad. So lepas tu you akan belajar juga sama macam yang you belajar masa form 2. You akan belajar panjang lengkuk suatu bulatan. Okay, or arc length of a circle. Itu macam benda-benda terms tu, terms dalam bulatan tu yang you belajar dulu, panjang lengkuk kan, arc length. Okay, radius, jari. Benda-benda tu you kena recall balik, kena tahu. Sebab kalau macam you tak you macam tak ingat term-term semua-semua tu, memang susahlah kita nak jawab soalan bab ni. Okay, sama juga next one is luas sektor suatu bulatan. You akan belajar area of sector. Sektor dia ada apa, minor sector, major sector kan. So you akan belajar juga. Sama, dia punya konsep tu yang you belajar masa law form, macam mana perimeter sekian-sekian, dia punya cara nak kira tu sama, cumanya dia menggunakan formula yang berbeza. Dan unit for angle, unit untuk sudut, kita akan guna rad. Okay, radian. Itu je bezanya. Jangan risau. So benda ni sebenarnya you all boleh score sebenarnya chapter ni. Okay, the next one, the last one is aplikasi. Aplikasi sukatan membulat, application. So yang ini ada banyaklah soalan-soalan non-routine dan juga hot, hebat. Okay, so boleh nampak tak apa summary dalam bab ni yang you akan belajar? Nampak kan? So boleh ready mental lah, mental and physical, apa benda yang you akan belajar sebenarnya. So next one, kita recall balik. Okay, parts of a circle, bahagian-bahagian dalam bulatan. Okay, jejari. Kita tahulah bulatan, jejarinya apa? Jejari tu daripada center ke lilitan. Lilitan kat luar tu. So diameter. Diameter tu dia adalah 2 kali jejari, betul tak? Dia twice of radius. Sebab radius tu daripada center pergi ke lilitan. Okay. So kalau diameter tu dia adalah daripada hujung ke hujung. So diameter, dia punya MBI sama diameter. Okay, lepas tu lilitan, circumference. Lilitan ni luar lah. Okay, kita faham. Jadi ingat balik lilitan. Lagi apa lagi?
panjang lengkuk panjang lengkuk arc. Okay. So untuk 5 amal, kalau saya tersebut yang Englishnya, awak saya harap faham. Maksudnya kalau saya tersebut radius, you kena faham lah radius tu sebenarnya jejari. Boleh ke? Boleh ke you all? Radius is jejari. Kalau saya tersebut arc, meaning that one is lengkuk. Okay, panjang lengkuk. Arc ni, arc length panjang lengkuk. Dia ada untuk minor dan juga major. So yang minor yang pendek lah kan, yang paling pendek, sektor yang pendek. Kalau yang major untuk yang panjang tu, yang selebihnya yang dibuat dot-dot belakang tu. Ini yang major. Major tu yang selebihnya. Okay, seterusnya apa lagi? Apa lagi yang you ingat yang you belajar dalam circle ni? You ada parentas, chord. Parentas kan dia tak lalu center. Terus je hujung ke hujung. Itu parentas. Kalau DLP kita panggil that one is chord chord. So kalau macam ni sektor ni macam you makan pizza. Okay, pizza kita ada sektor. So sektor dia ada major and minor. So kalau yang macam pizza kecil ni, this one is called minor sector. Okay. Kalau yang besar ni we call that as major sector. Jadi okay, tembering pula, tembering dalam bahasa Inggeris is called segment. So you all jangan confuse lah, tembering ke sektor ke, macam benda-benda ni kadang-kadang disebut dalam soalan. Okay, dia kata the length of sekian gini. Tapi ada segmen lah apa benda kan, jadi you kena tahu lah apa benda soalan ni cakap kan. So this term ni kena tahu. And then one more thing, you dah belajar tangent ke belum? Kalau macam ABSF dah belajar dah. Dah belajar dah, cantik. Tangent tu apa? 90 darjah. 90 darjah. Apa yang 90 darjah? Apa yang 90 darjah, Fik? Dia apa cerita tangent tu? Tangent tu sendiri apa? Dia sentuh at a point ke ada banyak point? Dia sentuh satu titik ke banyak-banyak titik? Satu. Pandai Adam. Okay. Sebenarnya tangent tu adalah garis, betul dia memang dia sentuh you punya circumference, lilitan dekat satu titik. So yang Afiq cakap 90 darjah tu betul juga, itu adalah properties dia. Okay, tangent tu dia sebenarnya dalam satu bulatan. Okay, nanti kan you all akan belajar untuk pembezaan bab 2. You akan belajar, you banyak main dengan tangent pada bulatan. Okay, tangent of a circle. So actually you have to know that tangent tu is a line which touches a circle at a point. Okay, dia menyentuh bulatan pada satu titik. Maksudnya kat sini kalau kita garis tangent pada titik ini. Okay, nampak ke yang saya label tu macam kecil dia kata tangent pada titik itu. Bermaksud sifat dia akan sentuh pada satu, sebab tangent bagi bulatan, tangent of a circle, dia ada banyak sangat. So kalau katalah this point kan, yang saya tanda dengan hijau tu, sebenarnya dia ada tangent juga. Tangent macam ni lah, nampak? Dia ada banyak. Dalam satu bulatan tu ada banyak garis tangent. So you have to know that tangent tu adalah garis yang menyentuh bulatan pada satu titik. And the properties is, macam Afiq cakap tadi, apa Afiq? 90. 90 tu betul. 90 yang mana? Dia 90 dengan center. Maksudnya you ada tangent daripada center touch ke point tu, dia sifat dia adalah 90 degree. 90 darjah. So kena faham lah, tangent macam ni. Okay. So itulah bahagian-bahagian yang sepatutnya you tahu untuk bulatan. Okay. So kita akan masuk ke 1.1. Okay, radian. Radian ni you akan belajar dulu macam mana. Sebab kan selama ni you memang berjumpa dengan darjah kan, degree. So bila kita jumpa benda baru kan, benda baru, rad ni, you kena macam faham lah, rad ni apa kan. Rad ni apa benda. Standard pembelajaran yang you akan belajar hari ni adalah membuat berkaitan antara ukuran sudut dalam radian dengan darjah. Maksudnya apa hubungan dia? Sudut dalam radian dengan darjah ni apa hubungan dia? What can you relate about radian and degree? Kena tahu apa. So selama ni you tahu okay, darjah. You tahu ada kosong darjah. 10 darjah, 90 darjah, 90 darjah tegak kan? 180 darjah, 180 degree, dia akan jadi straight line, betul tak? And then kalau macam full circle, berapa angle dia sebenarnya? Full circle 360. Berarti kalau you belajar trigonometry, actually we have angle more than 360. Tu cerita lain pula. Tapi you kena faham lah. Kalau bulatan you akan belajar paling-paling pun 360 pernah circle. Kalau
Kalau 180 dia jadi semicircle, separuh bulatan. Okay? Kena faham. Kalau macam 90 darjah, apa bentuk dia nanti? Dia akan jadi sukuan bulatan macam tu. Okay? So, kena faham lah terminologi tu. Alright. Seterusnya, kita tengok unit-unit dia lah. So, ini yang you belajar masa law form, darjah, okay, iaitu degree. So, ada macam-macam lah, 20, 45, 130, 280. Yang paling besar 360 lah kan untuk bulatan. Tapi saya kata ada angle more than 360. Yang itu kemudian. Okay. So, satu perkara lagi yang you akan belajar adalah radian. Radian yang macam saya kata, dia tak adalah simbol macam kalau darjah kan dia bulat kan. Macam daripada menulis darjah you ataupun degree, you tulis ting, you faham dia ada 20 degree. Tapi radian paling-paling short pun adalah RAD. Jadi you akan nanti, unit tu you nanti katalah radian kan 1.2 contoh. So 1.2 RAD, rad. Itu you kena tulis unit itu. Kenapa kena tulis unit? Kerana untuk memastikan kira-kira you betul. You faham, oh ini dalam rad, ini dalam degree macam tu. Okay, next one. Okay. Ni yang you kena tahu. Okay, definisi satu rad. Okay, the definition of one rad. You tahu kalau 1 degree tu rupa dia macam mana? Macam mana you tahu rupa 1 degree? You pakai apa nak measure? Protector. Pakai? Pandai Afiq. Protector. You tahu dah, oh 1 degree kecil je kan? Kecil je 1 degree tu. Tapi 1 rad, apa 1 rad tu Okay, jom kita tengok manalah datang rad ni kan? Okay. Awak bayangkan, okay, saya ada ni. Okay, saya ada circle ni. Saya ada circle ni. Yang mana saya letak dia punya sektor ni, angle dia saya bubuh dia 1 rad. Okay, lepas tu ni J ni sebenarnya R lah. Okay, kalau ras amal, simbol dia J, jari. Kalau jujur, you guna R lah Okay, radius. Okay, jadinya the definition of 1 rad actually, dia kata ialah ukuran sudut yang tercangkum di pusat sebuah bulatan oleh lengkok yang sama panjang dengan jejari bulatan. Okay. Satu radian ialah ukuran sudut yang tercangkum di pusat, maksudnya ukuran sini adalah 1 radian. Okay. Ukuran di situ adalah 1 radian. Okay. Jika dia kata lengkok dia sama panjang dengan jejari. So, kalau lengkok ini sama panjang dengan jejari, nampak tak? Ini J kan? Tadi jejari you J. So, panjang lengkok juga J. Maka, angle di situ yang tercangkum di situ adalah 1 radian, 1 rad. Nampak tak? Ini R, ini R. So, bila ini R juga, the angle subtended dekat center will be 1 rad. Okay? So, kalau di LP, 1 rad is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is the same as the radius of the circle. So, you know that kalau macam ada tiba-tiba you berjumpa dengan satu sektor yang mana the story dia kata dia terus bagi katalah ini 3, ini 3, ni 3. Jadi, apa yang you tahu tentang angle kat situ? Apa soalan dia tadi? Ya Allah, kau berangan ke apa? Soalan dia macam ni. 1 rad. Pandai Aisyah. 1 rad. Sebab macam ni. You tahu definition 1 rad. You kata 1 rad adalah angle yang subtended, angle yang tercangkum dekat center tu. Maksudnya kita ada sektor. Okay, angle sektor tu dia akan bernilai 1 rad kalau panjang lengkok dia, length of arc bagi sektor tu sama panjang dengan radius. Itu you tahu definition of 1 rad. Kan? So boleh bayang tak macam mana rupa pizza you tu? Panjang lengkok. Jadi jangan balik nanti kau jangan pergi ukur pizza pula kan. Nak makan pizza pergi ukur. Oh, 1 rad tu macam mana kan? Ukuran jejari dia sama panjang dengan panjang lengkok. Jadi, saya bagi awak soalan. Saya bagi awak satu sektor ni yang gambar saya lukis warna oranye kecil tu. Saya kata dia punya jejari dia 3, radius dia 3. Lepas tu dia punya panjang lengkok dia, length of arc dia pun 3. Jadi, what is the value of the angle untuk sektor tu? Apa theta dia sebenarnya? Berapa? 1 rad. 1 rad lah. Kenapa dia 1 rad? Theta dia 1 rad. Kenapa? Sebab panjang radius dengan panjang lengkok sama. Ya, betul. Panjang radius dengan panjang lengkok sama.
You nampak je ni 3. Tahu dah. Sebab pernah keluar soalan, dia bagi macam tu tau. Dia tak cakap apa-apa, dia bagi ni 3, dia 3. Jadi you sendiri, sebab you dah pernah belajar one rat tu apa, you kena cakna. You cakna that, oh itu sebenarnya 1 rat. Macam itulah cara dia guna. Dia guna macam tu. So, you kena alert lah benda ni. Ingat one rat is bila jari dengan dia punya panjang lengkuk dia sama, length of arc dia sama. So, you tahu dia one rat. Okay, boleh? Boleh dapat? Boleh darjah? Right. Seterusnya, kita tengok ni. Saya nak bagi awak ni. Macam mana kita keluarkan one rat tu apa bendanya. Okay, sekarang macam ni cerita dia. Saya buat awak satu gambar. Okay, we have sector AOB. Okay, the angle subtended at the center is X degree. Okay, saya letak dia sebagai angle in degree first. Okay, X degree. Dalam darjah dulu. So saya letak dia punya labeling ni, ini R, okay, ini R R. So radius dia R, jari J. Okay, lepas tu saya nak keluarkan macam mana you dapat one rat tu. Okay, familiar tak dengan formula panjang lengkuk AB per lilitan sama dengan X darjah per 360 darjah? Okay, arc length of AB over circumference equal to X degree over 360 degree. Okay, familiar with the formula? Familiar tak? Yes, kan? Definitely. This is the one that you have learnt in form 2 kan? Sebiji sejibun. So, actually yang you akan buat di form 5 ni, dia memang berkait dengan apa yang you buat dulu. Okay? Okay, so sekarang you tengok formula ni. Panjang lengkuk pelilitan equal to S degree over 360 degree. Okay, sekarang saya akan pakai formula ini. Okay, untuk saya mengeluarkan apa itu one rat. Okay, you tahu panjang lengkuk AB. Mana panjang lengkuk AB? Apa dekat gambar tu? Saya berbual apa panjang lengkuk AB? R. R kan? Okay. Ya ke? R R. Okay, R. Betul, pandai. Panjang lengkuk AB saya label as R. Ni R lah ni. Sebab tu saya bubuh R kat sini. Okay, lilitan. What is the formula of the circumference? 2 pi R. 2 pi R. Very good. Kan? 2 pi R ataupun 2 pi J kan? 2 pi J. J, okay, kalau macam J kalau non-DLP, kalau amal G over 2 pi J equal to X degree over 360 degree. Macam ni. Lepas tu kan, apa yang you nampak dekat sini? R dengan R boleh cancel. Betul kan? Boleh cancel. Boleh. Boleh. See? Cing. Dia jadi apa kat bawah? Dia jadi 1/2 pi equal to X degree over 360 degree. Betul? Setuju Lepas dah cancel jadi macam tu? Okay, next one. Saya akan multiplykan 360 pergi ke kiri tu. Dia join with 1/2 pi sebab saya nak what is X degree. Faham Saya multiply ke sana. Saya multiply. Kicing. Dia jadi macam tu. Tinggallah X alone. Tapi sebab saya nak X tu apa, jadi saya swap. Saya rewrite balik. So the X degree tu is on the left side. So X degree adalah, kalau macam 360 dengan 2 ni pun boleh cancel kan. Ni 1, 360 over 2 is 180, betul tak? Tu yang dijadi X degree is 180 degree over pi. Sebab apa yang saya buat ni, saya mengeluarkan daripada formula yang you buat untuk maths. Okay? Untuk modern maths. Dia sebiji je. Okay? Lilitan you 2 pi J ataupun 2 pi R. Okay, so saya keluarkan, saya dapatlah S degree equal to 180 degree over pi. Okay, nak tanya awak. S degree tu, apa benda tadi? Macam apa Cuba tengok gambar. Gambar bila saya kata panjang lengkuk AB, the length of arc of AB is R and the radius of the circle is R. So what can you see about the angle subtended at the center? The value of S degree. Yes, pandai. Sebenarnya, you know that the angles itu sebenarnya ada 1 rat. Jadinya boleh tak saya replacekan S degree dengan 1 rat? Boleh lah. Kan? Sebab saya keluarkan formula ni mengikut gambar. And then you know that when the length of arc, okay, is equal to the value of the radius, okay, the angle subtended is 1 rat. So S degree ni, I can replace that as 1 rat. So sebenarnya 1 rat itu adalah 180 degree over pi. Jadinya kan, cuba tekan kalkulator. Apa value dia Macam you tahu 1 degree tu, rupa dia macam tu, kecil kan, you guna protractor. Kan? Kalau 1 rat tu macam mana? Berapa degree sebenarnya? 57.2. Pi ni guna kalkulator pun boleh ataupun apa? You pakai apa? 3.42 ke? Okay, berapa? Tekan kalkulator je. Tekan kalkulator. Kalau tekan kalkulator dia jadi berapa?
57.296. Kalau you guna pi calculator, you dapat 57.296 macam tu So dia naik. So dia jadi 57.30 lah. Okay, kalau saya gunakan pi ni S3.142, saya dapat apa? You dapat 57.288 iaitu 57.29. Ingat angle in degree, we write that value into decimal places sahaja. Okay, sudut dalam darjah buat 2 tempat perpuluhan je, tak payah lebih. Jangan buat 28829. So, nampak tak sebenarnya one rad ni value dia 57.29 ataupun 57.30 kan lebih kurang. So that one tu tak sampai 60 degree pun. So boleh bayang tak macam mana besar mana you punya one rad you tu. Kan dia macam kecil sikit daripada 60 degree. Itulah dia definition of one rad. Okay. Yang cara kita mendapatkan dia punya value tu adalah you reduce daripada formula yang you belajar masa low form. Okay, untuk peringkat you sebenarnya saya nak bagi tahu untuk peringkat you cara mendapatkan formula boleh ditanya dalam exam. Sebab tu pentingnya macam mana you faham bagaimana benda-benda tu keluar. Nanti saya akan ajarkan macam mana formula nak mencari length of arc, panjang lengkuk, macam nak cari area. That one pun macam dia ada dia punya kelahiran dia tu. Macam manusia lahir macam mana kan. Kelahiran formula pun kita tahu asal usul dia macam tu. Jom kita tengok dia ni gambar sama. Okay, saya akan gunakan gambar yang sama. Okay, sebab cerita dia macam tu je lah tadi. Kan? Gambar circle yang sama. Okay, ini yang you tahu tadi. Kan, kita reduce kan kita dapat one rad adalah 180 over pi. Okay, cuba you daratkan pi ke sana. Kita nak hilangkan fraction tu, pecahan. Bila kita darat ke sana, dia akan dapat yes, pi rad equal to 180. Jadi you nampak tak? You belajar angle in degree. Sebenarnya kan, kalau dia kata 180 degree, you dah tahu dah. Okay, apa connection antara, maksudnya 180 degree tu berapa rad? You tahu, 180 degree is pi rad. Boleh masuk otak tak? So you tahu 1 rad is 180 degree over pi. Cuba pi darat sana. So you dapat pi rad adalah 180 degree. So sekarang dalam otak masukkan. Okay, 180 degree is pi rad. Boleh tak hafal? 180 degree is pi rad. Jadinya saya nak tanya awak. Nampak? Sama lah macam saya buat tadi kan? Saya buat macam ni sama. Okay. Acik teka. Agak-agak lah 90 degree berapa rad? 360 berapa rad? 0 degree berapa rad? Sebab macam saya nak you mahir. You macam cakap je, tahu cik. Tahu. Tadi you kata pi rad is 180. Betul? Setuju? Kan? Kalau 90 degree berapa? 90 degree bukan separuh ke daripada 180 degree? Per 2. Pandai pi per 2. 90 degree actually is pi per 2. Kenapa pi per 2? Kerana sebab 180 tu pi kan? 90 tu separuh daripada 180. Jadi sepatutnya angle dalam rad pun kena separuh juga. Tu yang 90 degree sebenarnya pi per 2. You nampak je pi per 2. Alah tahu. 90 darjah. Macam tu. Okay, teka lagi. 360 berapa rad? 2 pi. Pandai lah 2 pi. Kenapa 2 pi 2 pi rad So 1 pi 180. 1 pi tu 180. Kalau 360 2 darat 2 kan. So dia adalah double of 180. Jadi dia double juga kepada pi. Tu yang sebenarnya 360 adalah 2 pi. Menarik tak? Macam ni rupanya ya. Jadinya alamak dah bagi tahu jawapan. Tertekan lah, tak achieve pula. Okay, 0 degree berapa rad? 0 degree. Adakah 0 pi rad? 0 rad lah. Ya, 0 rad. Kenapa bukan 0 pi rad? Sebab bila darab dengan even pi darab dengan kosong pun jadi kosong. Saya tak payah tulis terus. Ya, betul. Pandai. Korang jangan memalukan negara letak 0 degree sebagai 0 pi rad. Mana ada benda, kalau 0x. You buat ke 0x? Tak ada. You buat dia 0. Dan sebenarnya 0 pun tak payah dituliskan. So sebenarnya kalau 0 degree sebenarnya adalah you letak sebagai 0 saja. Tak ada pi. Ni kena clear. Tak bayang tak? Okay. 0 degree is 0.
0 ni, kalau 180 is pi, 360 tadi 2 pi, 90 degree dia jadi pi per 2. Sudut-sudut yang apa? Yang khas ni, yang macam yang senang nak kita ni, kita ada separuh bulatan, sukuan macam tu kan. You kena tahu. So kalau 270 darjah berapa agaknya pi? 270 darjah. Sebab dia macam pecah 4 sebenarnya. You punya apa? You punya 360 tu, you pecah 4. Nanti bila dia triangle, you nampak lah dia pecah 4 kan. Maksudnya yang terakhir nanti, okay, you ada kosong kan? Kosong darjah. Dia kalau dia suku dia jadi 90 degree, betul tak? Lepas tu dia jadi separuh bulatan, semicircle is 180. Lepas tu dia jadi 3/4 270. Lepas tu full circle 360. Kan? So relation dia dengan pi tadi, you kata kalau 360 tu 2 pi. Betul? Kalau 180 is pi. Kalau 0 lah. Kalau 90 tadi pi per 2. Kalau 270 agak-agaknya 3 pi per 2. Ni pandainya 3 pi per 2 kan. Ataupun 1.5 pi lah, 1.5. 3 per 2 pi. So nampak tak benda ni? Nanti you akan belajar, you akan banyak main masa you belajar trigonometry. Sama juga tahun ni you belajar. Memang tak tahun depan dah kan tahun ni. So kena masuk otak dah. Oh okay, ni. Ingat sekarang ni. So macam benda baru lah yang you jumpa hari ni. Selain daripada degree sebenarnya, you tahu juga angle itu boleh dinyatakan dalam unit rad. Dan you tahu dah, okay 360 is 2 pi. Ni partner dia lah kan, partner dia. Okay. So satu benda barulah untuk hari ni. Alright. Okay, inilah dia yang saya cerita tadi. Ni sebenarnya kalau macam 45 pun sebenarnya, you know that 90 degree is pi over 2 rad. So when 45 degree, 45 actually is half of 90 degree. So the half of pi over 2. So 45 degree is pi over 4. Nampak tak cerita dia? Tapi yang lain-lain ni sebenarnya tak payah. Ni saya ambil dekat, saya cari kat Google ni. Ni sebenarnya macam tak nak tahu pun tak apa ni. Yang pentingnya 0 kan, 45. Lepas tu, kalau macam, dia sebenarnya macam mana? Macam mana cara you nak kira cepat lah ni yang kita dah buat tadi kan? 180, 270, 360, 90 pun dah. Macam mana you boleh tahu cepat yang 60 is pi over 3 Tadi pi tadi berapa? Pi tadi sebenarnya 180 kan? So kalau 180 over 3, dia jadi 60. Tu yang dia dapat. 60 actually pi over 3. Nampak? Kalau macam 30, pi tadi 180. So sebenarnya kenapa 180, kenapa pi over 6? Sebab 180 over 6 is 30 degree. Kenapa 36 degree is pi over 4? Sebab pi tadi 180. Chia bahagi 180 divide by 5. Betul tak dapat 36? Itu cara cepat dia. Okay? Tapi don't worry. Kalau macam angle-angle yang mudah ni memanglah dia macam kita boleh congak je kan. 30, 180 over 6 is 30. So pi over 6. Tapi untuk angle-angle yang macam complicated tu, yang bukannya special ni, dia ada formula dia, don't worry. So takkanlah korang nak hafal semua kan. Memang tak lah. So ni saya akan jawab. Alamak, kenapa dah keluar semua? Ni sebenarnya silap. Saya dah terkeluarkan. Saya lupa letak animation dekat satu box ni. Jadi dia terkeluar dulu. Okay. Yang definition pi 1 rad ni is 180 over pi. Pi rad is 180 ni. Ini yang kita buat tadi. Okay. Jadi saya nak keluarkan sesuatu. Okay. Saya kata tadi. Okay, saya tukar position. 180 saya tulis sebelah kiri. Pi rad saya tulis sebelah kanan. Okay. So saya ada 180 degree equal to pi rad. Okay, sekarang saya nak tanya awak. Kalau 180 degree equal to pi rad, 1 degree berapa rad? Pi over 180. Yes, pi over 180. Tahu tak kenapa? Sebab tadi kan kita tahu pi tu 180. So sebab kita nak 1, so bahagilah dengan 180. Yes, sebab you kan macam dah tahu kan, contohlah you ada 2x sama dengan 10 contoh. You nak x, berapa x you dapat? You nak 1x. You akan bahagi 2. 10 bahagi 2 kan? Serupalah macam ni, you ada 180 sama dengan pi. You nak 1 je degree tu. You kenalah ambil pi ni kena bahagi dengan 180.
Itu yang dapat definition of 1 degree. 1 degree adalah pi over 180. So sebenarnya kan kalau 1 degree tadi tu, kita dapat pi over 180, ambil kalkulator, cuba tekan 180, kalau kita guna pi 3.142, kita try guna 3.142, kita bahagi dengan 180, you dapat apa? 0.0174555. Tapi sebab saya kata mesti apa-apa value mesti 4SF 2 decimal places, so kita mesti buat 4SF lah, 0.01746 rad. Itulah dia sebenarnya 1 degree. Kecil je, 0.01746. Okay, so sekarang ni saya nak awak melihat dua box ini. Okay, satu rad adalah 180 over pi. Lepas tu you ada 1 degree sama dengan pi over 180 degree. So sekarang apa beza dua tu yang you nampak? Bezaan je di mana? Dia nampak macam sama kan? Satu rad. Kedudukan pi dengan 180. Pandai Afiq. Kedudukan pi dan juga 180. Dia mesti macam ada pi dan juga 180. Cumanya perbezaannya adalah siapa yang dekat atas. Betul tak? Kalau satu rad 180 dekat atas, pi dekat bawah. Kalau 1 degree tu pi dekat atas, 180 dekat bawah. Nampak tak? Dia sama je, cuma perbezaan dia di kedudukan 180 dan juga pi. Kenapa saya suruh awak macam alert benda tu? Nanti kita nak guna untuk penukaran unit nanti. Alright. Ni formula. Okay. So sebenarnya untuk menukarkan angle in degree kepada rad, okay, ni tajuk dia, menukarkan angle degree kepada rad. Actually, angle in degree, sudut dalam darjah, you kena buat apa? You kena multiply dengan pi over 180. Okay, cara nak ingat senang. Ini theta dalam degree. Okay, betul tak? Sekarang ni, you nak apa theta tu ditukar kepada rad. Jadi sebenarnya, macam apa formula dia? You nak darab dengan 180 over pi ke you nak darab dengan pi over 180? Okay, senang kita nak nampak adalah, dia nak macam, you nak pi ni sebenarnya pi rad, betul tak? Pi ni pi rad. Bila theta dalam degree, sebenarnya degree kena dekat bawah. Nampak tak? 180 degree ni kena dekat bawah supaya degree and degree can be cancel out. Kita boleh cancelkan dia. Kita boleh slashkan dia macam ni. Macam degree tu termati. Tinggallah rad. Itu cara kita nak hafal. So you tahu 180 over pi dengan pi over 180. So untuk menukar degree kepada rad, you kena hilangkan degree, bermaksud 180 dekat bawah. Supaya theta dalam degree tu termati, tercancel. Okay. So itulah dia formulanya. Okay, jom kita buat contoh Okay. Sebelum kita buat contoh, saya nak cover kat awak. You kena tahu tau, dia cerita dia panjang sikit ni. Bukan panjang, okay je. Cumanya dia ada dua perkara. Ukuran dalam radian ni sebenarnya you can express dia in terms of pi tau. Maksudnya pi tu yang memang pi. Macam yang kita buat tadi lah kan, kalau 360 is to pi kan, kita guna pi kat situ. 90 degree is pi over 2. Maksudnya angle in degree tu, measurement angle dalam rad boleh kita state dalam terms pi. Ataupun dia tak ada pi. Okay, dia boleh dalam pi ataupun yang kedua tanpa melibatkan pi. Dia bukannya tanpa melibatkan pi. Pi tu ada, cumanya pi itu dia replace dengan 3.142, dia replace dengan 22/7, ataupun kadang-kadang dia tak nyatakan pun pi tu, tapi dia tak nak pun sebutan angle awak dalam pi, dia tak nak. Jadinya bila pi tidak dinyatakan, sebab kadang-kadang soalan kata macam ni, okay, gunakan pi sebagai 3.142. Kebanyakan untuk MX dia pakai pi 3.142. Kalau Max dia suka pakai 22/7. Okay? Kalau MX dia akan selalunya dia kata pi sama dengan 3.142. Tapi kalau dia tak tulis, dia tak kata gunakan pi, use pi as 3.14 tu, kalau dia tak tulis begitu, okay, you boleh guna apa saja. Maksudnya, you boleh ambil kalkulator punya pi, masa nak kira, you boleh ambil pi sebagai 3.142. Okay, boleh clear? Okay, kalau tidak melibatkan pi, kita boleh guna pi mana-mana sahaja. Okay, nak guna 22/7 pun boleh, tapi kita tak galakkan lah. Kita galakkan guna pi kalkulator ataupun 3.142. Okay, jom kita tengok example
Dia kata convert each of the following angles into radians in term of pi. So bermaksud dia kata dia minta you tukarkan sudut kepada rad tapi dia nak dalam sebutan pi. So maksudnya nanti you punya sudut tu pi tu wajib ada. Maksudnya jangan ganti pi dengan value. Biarkan je pi tu sebab you nak sebutan dia dalam pi. Okay. So katalah saya ada 18 degree. So 18 degree macam mana cara kita nak tukarkan sudut ni ke dalam rad adalah okay, tengok balik formula. Tadi kita nak gunakan formula apa? Angle darab pi over 180 kan sebab dia nak matikan degree dekat bawah. 18 degree 180 mesti dekat bawah sebab degree and degree boleh mati. So you akan buat 18 tu you darab dengan pi over 180. Okay, sekarang ni dia kata mesti dalam sebutan pi. Jadinya pi jangan usik. Okay, pi you jangan usik. Apa yang you perlu buat, you ambil kalkulator, you ambil yang 18 ni, 18 dengan 180 ni, you tekan per 18 over 180. Bagi saya pecahan dia berapa fraction dia. Cuba tekan. 18 over 180 ataupun boleh congak je 18 over 180. Berapa fraction dia pecahan? Yes, 1 over 10. So the value is 1 over 10 pi ataupun sebenarnya kalau 1 over 10 pi ni kita macam tak comel lah 1 over 10 pi kan. Kita akan tulis sebagai pi over 10. Macam setengah pi lah. Kita tak tulis lah setengah pi. Macam tak cun lah. Kita tulis pi per 2 lah macam tu. So nampak cara dia. Cara bila dia minta dia nak dalam pi. So pi jangan kacau. Kita main dengan nombor je. 18 over 180. So tekan dekat sini lah yang saya letak biru tu nampak. Tekan yang apa? ABC tu. That one untuk pecahan kan. Okay boleh. Kedua pula saya ada 40 darjah. So convert 40 degree to rad. Sama jugalah. You akan multiply dengan apa tadi formula dia pi over 180 kan. So 40 darjah tu you multiply dengan pi over 180. Again sebab dia kata dia nak angle in terms of pi. Pi kita jangan usik. Tak perlu gantikan dia dengan 3.142 ke 22.7 ke tak payah. Yang kita akan main adalah kita ambil nombor 40 dengan 180 ni. Kita cari value dia dalam fraction. So buatlah 40 per dengan 180. Macam saya tunjukkan di calculator. Nampak tak screen ni kan? 40 per 180. So jawapan dia 2 over 9. So dia akan dapat 2 over 9 pi. Seterusnya yang C 120. Okay, kalau 120 pun sama. Cik kira dalam masa 2 saat. 2 saat. Berapa? 120. Dia mesti darab 180 over pi. Berapa? 2 over 3. 2 per 3. Ya, 2 per 3 ya. Ya, comel. 2 per 3 pi. Dia tak adalah buat 2 pi per 3 kan macam buruk kan. Buruk tak you rasa? Pi per 3. Buruk lah. Kita buat 2 per 3 pi. Pi tu macam tengah-tengah kan. Baru cantik sikit, baru gorgeous. Okay, tadi tu yang kita nak biar dia dalam pi. Sekarang ni saya kata, sama jugalah. Convert each of the following angles, okay, into radians. Nak tukar pada rad, tapi dia kata use pi as 3.142. Dia state kat situ. Pi 3.142 ni dia state. Mesti guna dia kata. Jadinya, sama jugalah formula dia kan. Kita nak tukar degree kepada rad, 180 mesti dekat bawah. Sebab pi, degree dengan degree kita nak cancelkan. Okay, jadinya, you jangan ditekan pula yang macam tadi kan, 65 per 100 dia jangan. Sebabnya bila dia kata guna pi 3.142, sebenarnya you kena gantikan pi ni dengan 3.142. Nampak? Berbeza kan dengan yang tadi. Yang tadi kita macam boleh cancel je. Sekarang ni kena ganti dengan 3.142. Okay, acu koma tekan kalkulator. Apa yang you dapat? 1.135 right? 1.135. Ingat apa-apa figure mesti 4SF. 4SF tu degree. Pandai. Kalau lebih 1.135 berapa lepas tu? 1.1346111. 1.13. Banyaknya lah aku sebut. Lebih-lebih sangat tu. Dia 1.1346. 1.1. Okey, itu pun betul. Itu kau macam marah je banyak sangat tu. 1.1346 okey lagi kan. Tak ada berlebihan ni kau pergi salin satu kalkulator tu over sangat. Tak boleh lah. Bersederhana. Now, yang B 125 degree. 125 degree pun samalah kan. Senang je. Darab pi over 180. Sebab dia mesti degree dengan degree ni nampak kan. Bila degree dengan degree
Satu atas satu bawah dia kan cancel out. Sebab tu dah dia tinggal red je kat sini. Dia tinggal red je. So, okay, ganti macam tadi. Okay, bagi saya jawapan. 2.182. 2.182. Oh, pandai. 2.182 red. Tulis red kat tepi sebab sekarang ni dia punya angle telah pun ditukar kepada radian. Macam senang tak? Okay tak? Okay kan? Okay. Dia okay selepas teacher dah terang. Memanglah. Kalau tak terang macam mana nak faham? Oh, masa tu try baca buku sendirilah. Ambil? Balas walau. Dia macam bila baca tu adalah dia clue-clue dia. Tapi lagi faham bila dengar teacher. Kan dia kena penerangan lah sebab benda baru. Okay. Sekarang ni kita macam saya nak bagi awak angle yang involve dengan tu. Tu. Dia tengok tu, C tu. Korang baca macam mana? Baca 70 degree 45 minute. Yes, degree and minute. Kadang-kadang dia akan bagi macam tu. Penulisan dia macam tu. Jangan terkejut badak pula tau. Okay, sama je sebenarnya. Cumanya cara nak tengok kereta macam mana. Kan kita akan samalah darab pi over 180 sebab mesti degree dengan degree kan. Atas bawah. So pi over 180. Dan pi tadi mesti ganti dengan 3.142 sebab dia cakap. Kalau dia tak cakap, apa tadi? Kalau dia tak cakap, langsung tak ada statement use apa benda tu. Tak ada. Apa you nak buat dengan pi tu? Kekalkan. Dot lah Fik. Iya ke? Oh syah ni. Kalau dia tak cakap apa-apa, maksudnya you boleh memberi jawapan, you kekalkan. Maksudnya you bagi jawapan berapa pi boleh. Ataupun you boleh gantikan pi dengan apa-apa saja. Bukanlah apa-apa saja. Maksudnya you boleh gantikan pi kalkulator. You boleh ganti pi dengan 3.142. Semuanya tak salah. Okay? Bila dia tak nyatakan dalam, maksudnya kata tukarkan setiap sudut berikut dalam sebutan pi. Dia tak cakap pun. Tapi maksudnya boleh mana-mana. Okay? Boleh mana-mana saja. Kalau dia kata tukar dalam sebutan pi, wajib bagi seperti apa yang dia minta. Okay. So cara nak tekan, kan? Cara nak tekan, korang tahu nak tekan kan? 70 darjah 45 minit tu, 70 degree 45 minit tu, maksudnya you akan tekan this button sebanyak 2 kali. 70, you tekan button ni, dia keluar macam tu. You nampak tak button sebenarnya ada ada kosong, ada bulat, lepas tu ada koma, lepas tu ada koma 2. Tu benda tu apa sebenarnya? Tu korang tak perasan? Degree, minute, second. Yes, very good. Degree, minute, second. Okay, dalam kelas kita ada cakap juga kan sebenarnya, ni ulang balik lah. So, kalau you tekan lagi sekali, sebenarnya you menimbulkan 45 minit. Walaupun sebenarnya korang tengok kat skrin ni, dia bulat juga kan? Degree juga kan? Sebenarnya dia adalah minit. Dia cuma di kalkulator dia keluar bulat juga. So actually dia 70 degree 45 minit. So you pun tekan lah gergang dung. You dapat 1.235 rad. Gitulah. Okay. Sekarang. Nampak? Saya punya header dah tukar kepada biru. Tadi kuning, oren kan? So sekarang ni kita nak buat yang terbaliknya. Vice versa. Maksudnya saya nak tukar rad kepada degree pula. Okay. So yang these two info ni, the one that kita dah buat yang tadi we know that 1 rad is 180 over pi, therefore pi rad is 180. So, sekarang ni kita nak 1 rad tu berapa pula? Ni kita dah buat tadi kan. 1 rad actually dia adalah 180 over pi. Sebab ini pi rad. You nak 1 rad je kat sini. Bermaksud pi kena move lah, you pindah so that we have 1 rad equal to 180 over pi. So you akan guna this one to convert rad to degree. So kalau macam kita kira, ini dah kira tadi kan, 57.29 ni dah kira dah sebenarnya. Dah tak surprise lah sebenarnya. So sebenarnya in order to convert rad to degree, you kena ambil theta tu. Sebab ingat saya kata kalau theta ni dalam rad, so sepatutnya rad lah duduk bawah. Tak nampak. Rad lah duduk bawah sebab dia boleh cancel out. Kan, dia boleh cancel out. Kalau color biru. Ni sebenarnya dia rad. So bila ini theta dalam rad dengan rad cancel. Nampak tak? So dia macam gone lah, tinggal degree sahaja. So ingat kalau formula nak tukar rad kepada degree, maksudnya nak hilangkan rad duduk bawah, maksudnya pi duduk bawah. So atas 180. Sebab tu saya kata dengan awak, apa relation yang you nampak? You nampak hubungan dia 180 over pi ataupun pi over 180. Itu saja formula untuk menukar.
180 over pi atau pi over 180. So cara nak ingat, you nak matikan rad kan? You nak matikan rad, pi lah duduk bawah. Itulah cara dia. Kalau nak matikan degree, 180 lah duduk bawah. Itu saja. Okay. So dia kata you convert each of the following angles into degrees, tapi dia kata gunakan pi 3/1/2. Dia dah bagi dah awak. Mesti guna 3/1/2. Okay. Let's say dia bagi angle dalam pi rad. Okay. You have 2 over 3 pi rad. So the formula is multiply dengan 180 over pi. So, dia pun darab lah kan. Okay, sekarang ni saya nak tanya awak. Awak perlu tak ganti pi dengan 3.142 tadi tu? Sebab dia kata guna pi 3.142. Tak payah Kenapa? Kenapa Hazim? Potong je. Bandai. Potong je lah kan. Nak berapa kau pergi ganti pula 3.142? Tak payah. Kita cancel je, potong je macam tu. So just guna kalkulator. Buat 2/3 darab 180 dapatlah 120. Nampak tak? Senang kan? Macam tu. Okay. Seterusnya 2/3 pi. Okay, 2/3 pi. Sorry. Silap. Ni 7/3 Sorry ni. Ni 7/3. Tak kata 2/3 saat tadi kan sama-sama. Okay, 7/3 sama jugalah. Sebab dia ada pi tu. Pi kita tak perlu gantilah kan. Sebab kita nak cancel saja. Dia boleh di-cancelkan. So you don't have to substitute pi as 3.142. You just leave it in terms of pi, tapi at the end pi and pi can be cancelled out. So the answer is 420 degree like that. Senang kan nak converting. Tapi converting ni ini macam benda paling penting. Sebab kalau you tak erti convert, sadaqallahu azim for the whole chapter. Sebab macam ni you tak erti nak convert degree kepada rad, memang habislah punah harapan. That's why apa yang you belajar hari ni sebenarnya sangat penting. Termasuklah definition of one rad tadi tu. Okay, lagi dah dekat setengah dah. Tadi saya bagi angle dalam rad tu dalam berapa pi rad kan, berapa pi rad. So pi tu biar je. Tapi kalau saya bagi memang dalam point 2.089 rad, macam mana? Okay, formula dia samalah. Rad dekat bawah kan, masuk pi kat bawah. Nampak pi dekat bawah ni, pi kat bawah. So dia buat 2.089 darab 180 over pi. Sekarang ni ada boleh cancel ke? Dok Dok boleh cancel. Jadinya apa nak buat? Ganti pi. Ya, pandai Hazim. Gantikanlah pi 3.142 tadi tu. Dah berjoget dah dia dari tadi kan. Tak guna-guna pun. Jadi kita gantikan pi ni dengan 3.142. Nampak? Jadinya guna kaki je lah. Cuba tekan. 119.08. 119.08. Ingat angle dalam degree, sudut dalam darjah. Point itu selepas point, you stay only into decimal places sahaja. Letak dia 2 tempat perpuluhan saja. Yang ini saya dah pesan dalam SOT kan, solution of triangle, penyelesaian segitiga. Itu saya pesan. Okay, saya memang pesan selalu. Angle dalam darjah, you just biarkan dia dalam 2 decimal places. Kalau you biarkan satu, for example you letak 119.7, that is so wrong. Itu dah tak betul. Okay, dia punya haul tak cukup. MM pun ada haul dia tau. Tak cukup. Okay, sekarang saya nak tanya awak. Macam mana kalau nak tukar dia jadi degree minute tu? Kan you tekan kalkulator kan, 2.08 gini. Okay, you dapat 119.68. Kenapa 68? Dapat 119.675. So you akan ambil yang 5 ni sebab dia lebih daripada separuh. You naik 1 lah kan. Dia jadilah 119.8. Okay. Katalah kan you nak tukar dia kepada degree and minutes. Maksudnya you akan tekan this button balik. Nampak button tu? Okay, saya akan playkan video tu. Okay, buat video. Nampak tak? Nampak tak apa jadi? Dia jadi 119 darjah 40 minit 31.3 saat. 119 degree 14 minit 31.3 second. So apa jawapan yang you perlu tulis? Nak tanya. Ya Allah, tertekan pula lagi. Saya dah bagi jawapan. Okay, so kenapa saya buat 119 degree 41 minit? Saya typo ke? Dia 40 je tu. Saat dia lebih 30. Pandai Hazim, sebab dia lebih 30. You kena faham relation. One minute tu sebenarnya adalah 60 second.
Kalau nombor 10 kan, nombor yang you buat perpuluhan ni, nombor 10 ni, lebih separuh bermaksud dia 10, lebih separuh 5. Tu yang lebih daripada separuh is 5 dan ke atas you akan bundakan naik. Tapi bila dia tu minute, okay, 1 minute is 60 second. So yang second tu, kalau dia more than half, means dia more than 30 baru you naikkan. That's why for 40 minutes tu, that one you write as 41 minutes, not 40 minutes. Dia salah. Round off dekat sini kena betul. Sebab tu dia bahaya. Kan? You jangan macam ignore yang kanan, kena tengok untuk round off tu. Boleh clear? Boleh, very good. Okay, Cik buat yang ni. Teacher, yang belajar minit saat tu memang kena tulis je? Tak, dia macam ni. Sebab dia sebenarnya kalau skema, dia ada 2 skema. Sebab ada student dia suka tukar kepada degree and minute. Tapi saya prefer awak untuk biar dia dalam degree saja. Maksudnya something point something degree. Itu dah cukup. Sebab bila you buat, sebab ada student dia suka kan dia tukar kepada minit. Tapi skema memang ada dua-dua lah. Sebab dia cater lah for siapa yang jawab degree, siapa yang combine degree minit. Tapi degree minit tadi bahaya. Sebab dia bahaya kalau you tersilap dekat tadi. Macam tadi kan, sepatutnya dia naik 1 sebab 31, dia lebih separuh. Tapi ada orang dia terlupa. Dah rugi, final answer you salah. Jadinya nak selamat guna apa? Degree sahaja. Yes, degree sahaja. Tak payah nak macam tukar-tukar. Cumanya soalan mungkin angle tu, sudut tu dia bagi dalam degree and minutes. Tapi saya nak you tahulah kalau dia bagi degree and minutes, macam mana cara menekan kalkulator tu. Apa hubungan dia. Kita kena tahulah. Supaya bila saya campak you ke laut, you boleh balik ke darat. Itu perumpamaan dia. Kan saya bagi awak persediaan untuk apa kemungkinan yang boleh berlaku. Okay? Sebab tu saya cerita. Okay, Cik try. Okay, cuba jawab dalam masa 10 saat. Dah siap? Dah. Dah lajunya. Cik lajunya. Berapa jawapan? 113.4 degree. 113.4. Dia darab dengan yang ni sebenarnya yang tadilah kan kita tak payah ganti pi sebab dia cancel kan? Cancel. Okay. Walaupun dia kata guna pi ni kita cancel je. So yang ini kan sekejap, Afiq tadi jawab apa Afiq? 113 point apa? 113 point? 4O. Okay, dia kalau macam 4O ni dia dimaafkan. Bermaksud dia macam ni. Kalau 4O ni sebab O tu tak ada kan. Jadi dia kalau you buat 113.4 pun okey je. Sebab dia memang kosong kat sebelah. Dia macam linear law lah. Kalau dia kosong dia tulis tak tulis tu tak apa. Okey je. So kalau saya tekan kalkulator memang dapat 113.4 lah kan. 113 degree 24 minit. Kalau mana saya punya tu video. Dapat apa? Dia memang 113 ni kan 113.24 kosong juga ya sebelah dia. So 113 degree 24 minit. Walaupun dekat situ bulat juga tapi sebenarnya dia adalah minit. Okey. Dah habis dah. Ngam-ngam. 9:28. Okey. So saya dah bagi awak soft copy PDF untuk buku teks kan. Jadinya you all boleh buka ke muka surat 4. Okay, ini hadiah untuk hari ni. Okay, hadiah untuk hari ni. Buat dekat, you all ada buku nota yang form 4 tu boleh sambung? Ada tak? Tak ingat. Tak ingat. Sabar je. Dia kalau ada boleh sambung. Okay, kalau tak ada adakan. Sebabnya nanti ada banyak lagi chapter kan, dia baru bab 1. Untuk menguji kefahaman awak, okay, saya telah sediakan quizzes. Saya dah sebut kan tadi, saya dah sediakan quizzes. Yang linknya saya beri di Google Classroom. So you all boleh refer kepada Google Classroom untuk mendapatkan link dia. Link dibuka 9.30. Jadi seminit lagi dia akan timbul. Jadi you try buka link tu, you try jawab and then you screenshotkan dia punya markah quizzes tu. You screenshotkan, lepas tu you attach dalam GC tu. Okay, you attach dalam GC. Lepas tu you turn in. Okay, baru you hantar. So saya consider mark as done tu. You turn in, lepas tu mark as done. Yang itu kalau you hantarkan you punya screenshot markah you punya quizzes. Tu you punya task untuk hari ni.
Dan you kena jawab juga ni latihan ni supaya you master penukaran-penukaran unit ni. Sebab kalau you tak master nanti you ada masalah for the whole chapter. Okay, so ada apa nak tanya? Boleh faham? Sangat faham ke hari ni punya konten? Faham. Bagus. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan untuk 1.2 panjang lengkuk, length of arc. Dan of course kita ada formula yang baru.